Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kehadrat Ilahi agar terpelihara daripada wabak COVID-19 dan sentiasa dalam rahmat-Nya. Amin. Bertemu sekali lagi pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Hari ini kita akan mempelajari tajuk baru sains tahun 2 iaitu unit 5 tumbuh-tumbuhan dengan tajuk kecil keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Kita akan memulakan tajuk baru buku teks sains di halaman 56 hingga 60 dan membuat aktiviti di halaman 35 hingga 36 buku aktiviti. Baiklah, anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Standard kandungan yang akan cikgu ajar ialah pembesaran tumbuhan, manakala standard pembelajaran 5.1.5 membuat kesimpulan keperluan asas untuk pembesaran tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan, dan 5.1.6 menjelaskan pemerhatian tentang proses hidup tumbuhan melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: pertama, menyatakan 3 keperluan asas tumbuh-tumbuhan berdasarkan penyiasatan yang dijalankan. Kedua, menyatakan kepentingan nutrien dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan. Kriteria kejayaan. Murid dapat menyatakan sebab keadaan pokok selepas seminggu berdasarkan penyiasatan yang dijalankan. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran baru, mari kita imbas kembali tajuk yang telah berlalu. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah pun mempelajari berkaitan kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kedua, keperluan asas biji benih bercambah. Ketiga, pembesaran biji benih. Dan keempat, urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Pada hari ini, kita akan mempelajari pula tajuk berkaitan keperluan asas pembesaran tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk pembesaran. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati jika tidak mendapat keperluan asasnya. Mengapa pokok ini layu? Cuba lihat pada gambar tersebut. Rakan anda sedang memegang satu bekas anak pokok. Dia bertanya kepada rakannya, mengapakah pokok ini layu? Apa jawapan anda? Rakan anda menyatakan, mungkin keperluan asasnya belum mencukupi. Mari kita siasat. Baiklah. Kali ini, untuk uji kaji kita yang pertama, kita akan menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Murid-murid perlu menyediakan alat dan bahan seperti berikut: air, kotak, kepingan plastik jernih, dan pokok yang sama jenis dan saiz yang dilabel A, B, C, dan D. Ini adalah aktiviti individu. Baiklah, apakah langkah-langkah untuk kita menjalankan penyiasatan keperluan asas tumbuh-tumbuhan ini? Pertama, letakkan semua pokok A, B, C, dan D di luar rumah. Kedua, siram semua pokok setiap hari kecuali
pokok A. Ketiga, tutup dan ikat dengan plastik jernih pada pokok C. Keempat, tutup pokok D dengan kotak. Baiklah, itu ialah langkah-langkah yang perlu disediakan, yang perlu dibuat oleh murid-murid untuk memastikan berjaya atau tidak kita menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan ini. Setelah menyiapkan aktiviti pada muka surat 56 ini, murid-murid bolehlah menjawab buku aktiviti pada halaman 35 dan 36. Sekarang, cuba kita perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu dan rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, dalam situasi ini, anak-anak semua tidak perlulah untuk menjalankan uji kaji seperti yang telah pun cikgu tunjukkan ini kerana mungkin akan mempunyai sedikit masalah. Baiklah, walau bagaimanapun, anak-anak semua bolehlah melihat pada video ini bagaimanakah keadaan pokok selepas 2 minggu dan telah pun kita rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Jadual ini menunjukkan apakah yang telah pun berlaku selepas 2 minggu berkaitan dengan pemerhatian pada mata cahaya matahari, air dan juga udara. Mari kita lihat apakah hasilnya. Apakah yang berlaku pada pokok bekas A? Pokok bekas A mendapat cahaya matahari. Tidak mendapat air, tetapi mendapat udara yang diperlukan. Manakala pokok B juga mendapat cahaya matahari, mendapat air dan juga mendapat udara. Pokok C mendapat cahaya matahari, mendapat air, tetapi tidak mendapat udara kerana telah ditutup dengan plastik jernih. Manakala pokok D tidak mendapat cahaya matahari kerana ditutup dengan kotak, mendapat air yang mencukupi dan juga mendapat udara. Apakah pemerhatian yang boleh kita rekodkan selepas 2 minggu? Apakah anak-anak sudah dapat jawapannya? Mari kita teka apakah jawapannya. Cuba lihat apa yang berlaku pada pokok A selepas 2 minggu. Ya, pokok A layu kerana tidak mendapat air. Apa yang berlaku pada pokok C? Juga layu kerana tidak mendapat udara. Apa yang berlaku pada pokok D? Layu kerana tidak mendapat cahaya matahari. Manakala pokok B, apakah pemerhatian anda? Apakah agaknya yang boleh kita ramalkan? Ya, pokok B segar kerana mendapat semua keperluan asas untuk hidup, iaitu cahaya matahari, air dan udara. Mari kita jawab hasil pemerhatian selepas 2 minggu. Berdasarkan soalan yang cikgu berikan, apakah jawapan yang boleh kamu nyatakan pada soalan ini? Tumbuh-sarang pokok apakah adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas apa? Siapa yang menjawab? Ya. Tumbuh-sarang pokok B adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas apa? Pertama, ya, cahaya matahari. Kedua,
ada udara yang cukup. Dan yang ketiga, mendapat air. Baiklah, anda telah saksikan inilah hasil pemerhatian selepas 2 minggu dicatatkan. Seterusnya, mari kita jalankan uji kaji kedua. Uji kaji ini bertujuan untuk menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Apakah nutrien? Adakah murid-murid tahu maksud nutrien itu? Ya, nutrien tumbuhan ialah bahan kimia seperti baja untuk menggalakkan tumbesaran pokok. Kali ini kita akan menyediakan alat dan bahan seperti berikut. Pertama, kita sediakan baja cecair. Dan kedua, kita sediakan 2 pokok yang sama jenis dan saiz di dalam 2 bekas, A dan B. Apakah yang perlu kita lakukan? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, letakkan pokok A dan B di luar rumah. Siram kedua-dua pokok setiap hari. Kedua, tuang larutan baja ke dalam pasu A sahaja. Apakah keputusan yang boleh kamu ramalkan? Perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu dan rekodkan ke dalam jadual. Inilah jadual untuk merekodkan pemerhatian menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Apakah yang berlaku? Cuba kita saksikan. Pokok A, pokok A mendapat nutrien. Pokok B tidak mendapat nutrien. Mengapa pokok A mendapat nutrien? Seperti yang telah pun kita lihat sebentar tadi, pokok A telah pun dituangkan larutan baja ke dalamnya. Baiklah, apakah pemerhatian anda? Apakah ramalan anda terhadap pemerhatian ini? Ya, pokok B membesar. Tetapi apa yang berlaku kepada pokok A yang telah pun mendapat nutrien baja cecair tadi? Ya, pokok A akan membesar lebih baik dan lebih subur berbanding pokok B. Soalan, tumbesaran pokok apakah adalah lebih baik kerana mendapat apa? Tumbesaran pokok A adalah lebih baik kerana mendapat baja atau nutrien. Tahniah pada yang dapat menjawab soalan ini. Seterusnya, apakah kesimpulan kamu berdasarkan penyiasatan ini? Siapakah yang boleh menjawab soalan cikgu? Ya, bagus. Kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan penyiasatan ini ialah air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Nutrien ialah keperluan penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan. Nutrien menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup lebih subur. Baiklah murid-murid, mari kita ingat kembali tentang tajuk yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Iaitu pada tajuk pertama, kita mempelajari kepentingan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan penting kerana menjadi sumber habitat untuk haiwan. Kedua, menjadi sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Ketiga, sebagai sumber makanan. Dan keempat, memberikan sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Tajuk kedua yang kita pelajari ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Antara keperluan asas biji benih untuk bercambah ialah air, udara dan suhu yang sesuai. Semasa pembesaran, tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertama, pertambahan bilangan daun, kedua, saiz daun, ketiga, tinggi pokok dan keempat,
lilitan batang. Manakala tajuk yang baru sahaja kita pelajari tadi iaitu keperluan asas pembesaran tumbuh-tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. Seterusnya, urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Apakah urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan bermula dengan biji benih. Kemudian, biji benih tadi bercambah, membentuk menjadi anak pokok. Anak pokok akan menjadi pokok yang berbunga dan seterusnya pokok berbunga akan menjadi pokok berbuah. Itulah urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Baiklah. Cikgu rasa kita telah pun mengulang kaji ke semua pelajaran kita berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Mari kita sama-sama menjawab soalan yang telah pun disediakan ini di dalam buku latihan sains anda. Jawab ke semua soalan yang telah pun cikgu sediakan ini yang ada pada buku teks anda pada muka surat 59 dan juga 60. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab ke semua soalan yang mengandungi 6 soalan. Terima kasih kepada murid-murid kerana murid-murid telah pun dapat mempelajari tajuk tumbuh-tumbuhan dengan sempurna. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dengan tajuk baharu unit 6 terang dan gelap pada pelajaran kita yang akan datang. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum dan bye-bye.